sebelum saya nak teruskan soalan kepada Datuk Abdul Sani, ada dua bening isu yang sedang berlaku yang akan dijawab dengan Datuk nanti. Saya nak minta Datuk Seri jelaskan. Kalau saya minta Datuk Abdul Sani, dia bias nanti dia orang keadilan. Dalam kenyataan Tun Mahathir juga disebutkan isu Datuk Murad. Wang 3 bilion, Datuk. Dan ini, Datuk, saya minta Datuk jelaskan. Mungkin ada di antara adik-adik lah ataupun pangkat-pangkat adik-adik saya lah kan yang tidak melalui zaman itu, hanya mendengar cerita kan. Apa yang Datuk boleh terangkan? Apa Sewaktu itu saya masih lagi menjadi seorang wartawan. Pada itu direkayasa cerita. Kononnya Datuk Seri Anwar Ibrahim ada menggunakan wang sebanyak 3 bilion tuduhannya. Dan orang yang digunakan adalah Datuk Murad sebagai timbalan governor. Murad Khalid. Murad Khalid. Tapi selepas itu, Datuk Murad membuat pengakuan. Dia mengatakan tak betul apa yang dia buat, apa SD dia tu tak betul. Mana pengakuan tu dibuat secara bersumpah? Artinya kalau aku bersumpah itu pun sebenarnya tak betul lah, dia kena retract balik lah. Dan benda ini juga disentuh oleh Datuk Anwar Ibrahim. Bahawa Datuk Murad mengatakan bahawa dia mengaku bahawa dia dipaksa untuk membuat kenyataan sebegitu. Bagi saya lah, ini keadaannya dalam isu Datuk Murad ni, saya bersetuju agar RCI diadakan balik. Dan bukan hanya RCI untuk Datuk Murad, RCI juga perlu bagaimana kita kehilangan 30 bilion ringgit apabila wang kita kononnya untuk menambat currency kita ataupun ringgit kita bersama against the US dollar. 30 bilion. Dia bukan 30 bilion, Bob. Dia kesan dia tu spill over. Forex lah. Forex exchange. Inilah perlu. Saya tak tahulah bila Datuk Seri Anwar Ibrahim akan meminta sebab dia tak boleh mengarahkan, sebab kalau mengikut deklarasi Pematang Pauh dia tak boleh arah buat itu buat ini, dia akan meminta. Tapi saya rasa itu hari dah 200 ni kertas siasatan, rasanya ada tambahan lagi ni. Ada tambahan lagi, saya dipahamkan ada lagi 120 kertas siasatan. Jadi macam mana nak buka tentang isu pemerintah? Saya imbau kembali sebab waktu itu bila Datuk Seri dipenjarakan. Ketika itu pengarah BPR, dipanggil BPR bukan SPRM, BPR telah membuka 6 kertas siasatan. Dan apabila siasatan itu dibuat dalam zaman itu, zaman siapa? Zaman itu zaman dia. Dan zaman itu ketika itu dia berkuasa. Dan BPR kata tidak ada kes. Dan bila dia balik dalam Dewan, Datuk Seri Anwar dia mencadangkan dibuka balik kes tu kalau ada bukti baru. Apa maksudnya apa? Zaman dia pada waktu itu dan dia bercakap pula dalam PC dia. Datuk Seri Anwar sendiri yang mencabar supaya kes itu dibuka semula. Saya dalam Dewan. Dan saya berserta ahli parlimen. Sebagai ahli parlimen kapal waktu itu. Pada ahli Kuala Langat. Saya ingat lagi Kuala Langat. Saya masih ingat lagi Datuk Seri Anwar Ibrahim bangun di parlimen. Sebab dia sebagai ketua bangkang waktu itu. Betul. Dia kata, okey, orang menyentuh tentang 3 bilion. Kononnya saya sakau duit rakyat. Okey, sila bangun. Tak ada seorang pun bangkit. Betul. Datuk Abdul Sani waktu itu ahli parlimen. Jangan lupa, Bob. Saya masih kental. Memori masih fresh saya katakan. Apa yang berlaku pada waktu itu. Agak luar biasa, Datuk. Bila orang yang dituduh meminta supaya kes itu dibuka semula. Agak luar biasa. Dia berani kena benar, bau. Sebab itu saya duk terpinga-pinga masa dia buat PC tu tu. Dia bercakap ni, masa dia bercakap pasal Datuk Seri Anwar Ibrahim, dianya PM. Dia bercakap dalam Tun Zahid Hamidi, dianya PM. Lepas tu sahabat baik dia Mayadin jadi PM. Dan juga pada waktu itu sebagai Sabri lah sambung itu. Tapi bila dia bercakap pasal SPRM yang Tan Sri Azam Baki, pasal itu Muhyiddin jadi PM. Yang lantik dia orang yang lantik. Dia yang lantik dan dia dah berikan jawapan kepada apa yang muskilkan adik dia, saham dan sebagainya. Dah pun dijawab, dah pun disiasat. Zaman Datuk Seri Anwar kena fitnah, zaman Zahid kena fitnah. Zaman dia berkuasa. Dia ingat orang macam dia kot yang nak buat ugutan, nak pergi berumah tengah Ramadan, pergi pecah ni siling armah ni Toporaha. Ini semua zaman dia. Baik. Dia yang melakukan kezaliman. Dia ingat orang macam dia melakukan kezaliman. Baru cuek sikit je pun anak kau.
Itu pun kata telah 30 hari tu, 30 hari tak masuk rumah pun, tak geladah rumah pun. Hanya baru minta isyar harta. 30 hari masuk tu. Macam apa dia kata saya ni apa nama ni anak saya telah pun di 5 tahun penjara. Ya. Tak, masalah ni dia bekas Perdana Menteri, dia kan orang yang berpengalaman dalam kancah politik negara. Yang boleh menjatuhkan hukum tu hakim, bukan je pendakwa raya SPRM. Apabila tengeng lah kau ni Tun, aku pun tak faham lah. Tapi bila dia dengar dia punya cakap tu, ya Allah, riuh dengan keadaan muka dia sampai saya lihat dia Bob saya lihat dalam kesejuan, dalam kegelisahan dia tu nampak sangat dia ni dalam keadaan yang gundah gulana. Dan dia nak macam mana pun sampai disebut rejim pada Anwar Ibrahim. Rejim kepala nah itu dia tak faham ke ataupun dia bodoh-bodoh faham ataupun dia dah lupa diri dia siapa. Rejim dia yang sebenarnya rejim. Dia sembang betul lah tu. Saya setuju. Kau tak bayangkan, ni sikit lagi ni tambah dia. Contohnya zaman dia dakwa Dai Abidi 2 hari ya Bob. Dengan 87 pertuduhan. Oh, dahsyat. Kepala aku pun pening semak otak dia fikirkan. Dalam masa 2 hari. Dia boleh buat pendakwaan. Dia kata dia tak campur apa. Nak kenal Mahathir kita faham lah. Sebut Mahathir kita faham lah. Itu yang senario yang saya nampak begitu menjijikkan. Menjijik betul. Baik Datuk. Yalah kita boleh atau berani saya sebutkan Datuk Seri Anwar sebagai Perdana Menteri yang gentleman lah. Selepas angkat sumpah Perdana Menteri, benda pertama dia buat ialah dia mengesahkan sokongan dia dalam parlimen Datuk. Keabsahan Perdana Menteri hendaklah dibawa ke Parlimen. Sepatutnya selepas saja angkat sumpah, mengikut di bawah artikel 1, artikel berapa yang Agong melantik? 34 ke? 40. Agong punya budi bicara 40. Selepas tuanku meyakini pada fikiran tuanku, Datuk Seri Anwar Ibrahim boleh mendapat sokongan di kalangan ahli-ahli dewan selama 222. Perkataan mungkin tu digunakan Datuk. Jadi dalam perlembagaan tu perkataan mungkin digunakan. Jadi untuk mentafsir bahawa betul Anwar Ibrahim dapat sokongan, maka benda pertama dia buat selepas angkat sumpah, dia betul bawa usul untuk menguji keabsahan, dia bawa ke Parlimen. Sedangkan mereka, ini saya cakap terang mereka bila dia menang pilihan raya yang ke-14 dulu, tak bawa ke Parlimen pun. Tak bawa langsung. Apabila berlakunya langkah Sheraton. Langkah syaitan. Kita tunggulah kok ada bawa ke Parlimen untuk menguji keabsahan. Keabsahan bahawa dia mendapat sokongan di kalangan 222 itu sekurang-kurangnya 120 orang. Kononnya kata 14, kata 16, 18 dan sebagainya. Akhirnya tak bawa sampai sudah. Bila dituntut supaya diadakan Parlimen bersidang, maka dideklarkan sebagai darurat. Saya terpaksa menyatakan ini berkali-kali sebab orang menuduh yang bukan-bukan. Sebab itu bila mereka mengatakan kerajaan gagal, sekali lagi saya katakan, tang mana gagal? Sebenarnya siapa yang gagal? Bagi saya yang gagalnya macam 2 hari lepas. Kononnya semua orang akan turun 10,000. Bergeraklah apa semua nak tunjuk kekuatan pada tuanku. Dan tuanku pula katanya sudah pun bersetuju menerima menghadap 3 orang wakil dan sebagainya. Yang soheh menghadap tuanku Datuk Seri Anwar Ibrahim membincangkan soal apa nak dibincangkan Parlimen, ni kabinet. Betul. Itu yang sohehnya. Sedangkan mereka duduk luar pagar dan hanya sekadar bagi kat polis saja. Saya bersimpati kepada makcik-makcik yang diangkut dengan bas. Kalau ada orang kata RM20, ada kata RM200, tak ambil kisahlah. Tetapi kesian, berpanas. Betul. Ya, si dia tu pun satu sama, berpanas sama. Alah, kita kena ingat betul. IT dah memang dia mengamalkan teori Machiavelli. The end matlamat mengalahkan cara. Dia boleh bersama dengan DAP, dia boleh bersama dengan PAS, dia boleh bersama dengan siapa saja. Tapi bila kerajaan paduan, kerajaan Madani, 18 parti ini, dia diserang. Kalau
attitude